tengok sini, apabila semua orang wajib berpuasa, namun begitu ada beberapa keadaan di mana wanita ini boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan. Kalau bulan lain tu cerita lain. Sekarang kita fokus pada bulan Ramadan, iaitu wanita ni boleh berbuka dan berpuasa apabila mengalami 3 keadaan berikut. Macam mana keadaannya? Pertamanya ketika sakit. Dia kata sakit ni ada banyak jenis lah, sebab dalam Al-Quran yang saya baca tadi, sekiranya wa man kana maridan, sesiapa yang sakit, au ala safar, ataupun ketika musafir, maka boleh ganti pada hari-hari yang lain. Jadi keadaan sakit yang macam mana ni boleh ganti ni mudah. Kan dia ada beberapa jenis. Jangan pula kita kata, oh ustazah saya gastrik, kalau bulan puasa saja saya gastrik, maka saya pun kena batalkan puasa. Saya minta maaf, ramai juga macam ni. Saya kata, ada tak bukti daripada doktor yang menunjukkan awak gastrik? Tapi kalau puasa sampai pingsan-pingsan, itulah baru betul sakit yang menyebabkan boleh buka puasa. Tapi kena ganti, bukan terbiar macam tu je. Okey, pertama sakit ringan. Sakit ringan ni yang tidak mempengaruhi jika berpuasa. Misalnya sesema, pening, sakit gigi. Hak ni tidak boleh buka puasa. Sebab apa? Sebab ia adalah penyakit yang biasa kita lalui dan telah terbukti secara majoriti sakit-sakit ini tidak mengganggu pun ibadat puasa kita. Mana masih lagi mampu untuk berpuasa. Yang kedua, sakit ni mula-mula sikit, tapi lama-lama kalau kita berpuasa dia menjadi semakin bertambah-tambah, tetapi tidak menyebabkan bahaya. Kalau yang ini dia boleh digalakkan untuk berbuka, tapi kalau tak nak berbuka pun tak apa. Contohnya kalau dia benar-benar gastrik. Ada orang kan macam saya dulu, pernah ketika Ramadan saya gastrik, pernah. Yang mana saya tak buka puasa dulu mula-mula, tapi lama-lama dia semakin teruk, semakin tak boleh nak bernafas, tak boleh nak menyawa. Saya ingat masa tu macam nak mati lah saya ni. Jadi ketika itu pergi jumpa doktor. Doktor kata boleh dah lah buka puasa. Dia kata awak ni gastrik yang menyebabkan tak boleh bernafas dan sebagainya. Jadi masa tu terpaksalah buka puasa, tapi kena ganti. Yang ketiga, sakit berat. Sakit berat ni ialah yang susah nak berpuasa atau menyebabkan bahaya yang boleh menyebabkan kebinasaan. Sebab Al-Quran sebut kita tidak bolehlah menyebabkan diri kita binasa. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendirilah. Dalam keadaan ini kalau sakit berat, contohnya macam orang tua kan, dia sakit yang tidak mungkin sembuh-sembuh lagi. Dalam kes ini dia tak boleh nak ganti. Bila tak boleh ganti, kena bayar fidyah. Kalau wanita muda selalunya terlibat dengan apa dia? Mengandung. Macam saya ni dah apa orang kata dah gantung dah. Gantung tuduh saji semua dah tak mengandung dah orang kata dah ni. Tapi kalau orang muda biasanya dia mengandung. Jadi kalau mengandung macam mana? Ustazah, saya nak meneruskan puasa ke tidak? Contohnya tengah-tengah mengandung rasa sampai menggigil. Saya pernah macam tu menggigil. Masa saya mengandung biasa, mengandung kembar pun sama, menggigil. Tapi dalam keadaan biasa kadang-kadang tak ada apa-apa. Itu boleh teruskan macam biasa walaupun puasa. Tapi ada ketikanya sangat menggigil. Dan kalau kita buka puasa disebabkan diri kita, maka kes ini dia kena ganti bila habis saja bulan Ramadan dan dia mampu untuk ganti. Tapi kalau contohnya dia mengandung dan doktor nasihatkan baby itu tidak aktif. Contohnya dia cek baby tak aktif. Macam biasalah kita cek, kita kan ada buku dia tahu dah. Kita akan kira keaktifan. Dalam satu hari tu dia dah cukup tak bergerak 10 kali. Kalau tak cukup bergerak 10 kali tu maknanya apa dia? Dia tak aktif. Jadi biasanya kalau saya tak aktif macam tu, saya akan minum air kelapa. Jadi baby tu dah bergerak dalam perut kita. Macam tu. Jadi dalam keadaan ini, jika kita buka puasa disebabkan oleh baby, maka kita hendaklah apa dia? Dia boleh bayar fidyah dan juga ganti dan bayar fidyah. Sebab kita buka puasa disebabkan oleh orang lain. Itu lebih kurang Huda keadaan-keadaan di mana seorang wanita boleh buka puasa. Okey, mungkin Huda ada soalan seterusnya Huda. Okey Ustazah. Bagus soal. Assalamualaikum Kak Syida, Lina. Okey, teruskan bersama lagi. Saya tengah live juga sekarang. Ustazah, yang tinggalkan puasa tu
Adakah dia perlu bayar fidyah juga sekiranya dia tak ganti Okey. pada puasa berikutnya? Okey, contohnya lah kalau dia ni lelaki, lepas tu nak masuk bulan Ramadan tu dia tak habis ganti. Jadi dalam kes ini kalau kita tengok, kalau ikut amalan di Nusantara lah kena bayar fidyah. Kalau selang tahun kena ganti tahun. Sebenarnya ini adalah berdasarkan amalan ulama dan fatwa ulama. Ijma' tu sendiri di Nusantara. Kalau mengikut ulama sebenarnya dia kata ada yang kata cukuplah dengan bayar fidyah, tak payah kali dengan tahun. Apa maksud kali dengan tahun? Contohnya kalau misalnya dia 2 tahun dah tidak berganti, duduk bawa tak habis-habis ganti. Mungkin masa bulan puasa tu dia sakit, terlantar dekat hospital 30 hari. Maka dia gantilah, dia lelaki. Dia ganti tak sempat habis. Adalah baki lagi 10 hari contohnya. Bawa lah pula ke tahun depan seterusnya. Bawa lagi ke tahun depan seterusnya. Kalau ikut kebanyakan ulama Nusantara, boleh tengok dekat fatwa negeri-negeri masing-masing. Kebanyakannya dia kali dengan berapa tahun yang tinggal. Kali dengan 1 hari sama dengan secupak. Macam tu secupak ni maksudnya 0.75 beras lah. Tapi fidyah ni eloknya dengan keadaan apa dia dalam Quran sebut fidyatun ta'amu miskin. Fidyah ni paling eloknya ialah memberi makan orang miskin. Tapi kalau kita nak bagi asnaf lain boleh tak ustazah? Boleh. Sebab itu saya kan banyak juga orang berkirim dengan saya lah. Dia kata ustazah, saya nak bayar fidyah beras. Saya kata nak bayar beras boleh, nak bagi duit untuk saya bagi iftar kepada orang makan pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya udah memang saya setiap tahun bagi orang iftar lah asnaf. Jadi tak ada masalah, boleh. Yang afdalnya ialah fidyatun ta'amu miskin. Jadi lelaki maupun perempuan kalau dia tinggal puasa, dia kena bayar fidyah. Tak tertakluk kepada perempuan saja. Sebab orang faham sahaja orang perempuan tinggal puasa, betul tak? Bayar fidyah ni sekiranya langkau tahun. Tu maksud saya, Huda, dia langkau tahun. Kalau tak langkau tahun tu maknanya dia ganti saja. Situ kena jelas. Bab-bab fiqh ni kena jelas sikit. Okey, seterusnya Huda. Itulah Ustazah, bila kata langkah tahun dan mengikut negeri ni, saya ada jugalah check dengan beberapa majlis agama yang mana ada, kalau negeri Kelantan sendiri, dia kira lah kalau langkah tahun tu makin bertambah lah dia punya kena bayar kan. Di Kelantan harga dia secupak dalam lebih kurang RM1.75. Tapi kalau dekat luar ada juga yang menggunakan dengan jumlah RM4. So macam dia berbeza mengikut negeri. Adakah kita boleh bayar? Macam contoh saya berada di Kelantan, kalau saya nak bayar ikut rate dekat negeri luar Ustaz tak? Dia boleh sebenarnya, dia tak ada masalah. Dia sebenarnya gini, kita nak bayar ni dia ikut makanan asasi kita. Kita makan beras apa? Beras basmati ke? Beras apa kita makan? Beras mutiara ke? Ataupun beras padi biasa ke? Jadi kita eloknya ialah bila kita nak bayar fidyah ni kita pakai beras kita. Jadi kalau kita pakai beras mahal, kenalah bayar yang mahal. Kalau kita beras yang biasa, maka bayar yang biasa. Contohlah macam orang bayar zakat fitrah budak. Kalau kita tengok dia bagi pilihan-pilihan tau. Kalau yang biasa tu RM7 kan. RM7 tu maknanya ikut majoriti orang Malaysia makan beras. Tapi ada juga yang dia letakkan yang seterusnya kalau bayar makan beras mahal lagi RM10 contohnya satu kepala. Kenapa ada perbezaan? Itu kerana berdasarkan beras yang kita makan. Jadi kalau Huda contohnya tengok beras apa Huda makan. Tapi kalau contohnya Huda ni nak bagi lebih, tak ada masalah. Selalunya gini, dia fidyah ni contohnya dia 0.75 kilo. Maknanya tak cukup sekilo. Ustazah, sikit sangat ni tak cukup sekilo ni secopak ni kan. Jadi kalau saya ni katalah tinggal 10 hari, saya nak bagi 10 kilo, boleh tak Ustazah? Tak ada masalah, boleh. Nak bagi 20 kilo, boleh 30 kilo pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting, yang kita nak ialah lansaikan hutang puasa kita. Hak tu hak pentingnya, Huda. Okey, jelas jawapan dia? Betul Ustazah, jelas sangat. Alhamdulillah, untuk apa ni di ruangan komen kita sekarang ni banyak soalan-soalan yang menarik Ustazah. Bacakan. Sebelum saya baca soalan. Soalan tu izinkan saya untuk berpantun sekali lagi. Silakan. Suka patuh ni budak ni. Miskin dan fakir mestilah kita kesian.
membeli bekal ke tanah Jawa. Bulan Ramadan, bulan penyucian untuk akal, hati dan jiwa. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya berkenallah dengan satu soalan daripada Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah, Kak Noh nak tanya berkaitan dengan orang perempuan yang datang bulan. Ada gitaran haid perempuan yang ada 7 hari, ada juga yang melebihi sampai 14 hari. So macam boleh tak Ustazah kongsi? Mungkin Okey. silakan. Saya rasa memang soalan ni soalan famous lah. Bila masuk Ramadan je kita akan pening dengan kita punya haid tu sendiri tapi sebelum tu saya nak ucap terima kasih pada Kak Nur Azaziah. Kak Nur Azaziah ni sangat aktif dan juga sangat rajin mengikuti kuliah-kuliah bagus. Saya rasa banyak lagi orang patut tirulah Kak Nur Azaziah ni. Okey, pertama bila cerita pasal haid ni, yang paling pentingnya budak ialah kita kena cek kebiasaan diri kita. Kita kena tanda. Kita ni biasa datang 7 hari ke, 8 hari ke, 9 hari ke, 10 hari. Dia haid ni tak sama daripada satu orang ke orang yang lain. Sebab tubuh kita ni tak sama. Contohnya ada orang dia mari 5 hari je. Ada orang dia mari 4 hari. Daripada anak dara sampai sekarang macam tu lah. Ada orang cukup-cukup 14 hari. Jadi tak sama. Jadi yang penting ialah Huda, kita buat catatan dulu. Berapa hari kebiasaan kita, rupa darah kita tu macam mana. Lepas tu kebiasaan kita tu juga ialah kita kena cek. Contohnya kalau jenis kita awal datang tu dia mari sikit-sikit, stain dulu. Dia mari stain, lepas tu hari kedua baru banyak, 3 banyak, 4 banyak, lepas tu kering. Ada orang Huda hari pertama tu banyak terus. Dia datang banyak sekaligus sampai tak boleh nak counting lah. Sampai orang Kelantan kata keluar habis. Bangun tu keluar habis, orang kata leceh-leceh. Ada juga macam tu. Lepas tu hari lain dia semakin sikit. Ada juga. Jadi kebiasaan ni tak sama setiap orang dengan orang lain. Jadi kita kena tahu kebiasaan. Bila kita tahu kebiasaan, mudah kita nak cam haid kita. Hak tu paling penting Huda. Contohnya saya biasa datang 7 hari lah Huda. Tiba-tiba pada bulan puasa ni, lepas 7 hari tu dia mari lagi. Dia datang lagi sampailah 10 hari contohnya. Jadi adakah 3 hari lebih daripada kebiasaan tu dikira sebagai haid? Di sini kena tengok faktor-faktor. Kalau warna darah tu haid, badan kita pun memang dalam keadaan haid, memang menunjukkan kepada tanda-tanda haid, maka ia adalah haid. Apakah sebab mungkin jadi lebih daripada biasa 7 jadi 10 tu? Mungkin kerana faktor pemakanan. Mungkin kerana terkejut kita start diet ketika bulan Ramadan. Mungkin kerana stres peperiksaan. Tetapi sekiranya kalau dia keluar tu warna tu sangat berbeza, mungkin bau pun bau busuk dan sebagainya, itu mungkin istihadah. Walaupun hari ke-8, 9, 10. Sebab apa? Sebab dia lain daripada kebiasaan 7 hari. Tapi Ustazah, saya tengok darah saya ni macam biasa. Memang darah betul. Dan saya tahu saya ni nak menopause ke, saya ni mungkin ada masalah hormon ke, maka dia akan datang biasa 7 hari, tiba-tiba bulan ni datang 8, 9, 10, 11, tak berhenti. Jadi bila yang saya nak tanya maksimumnya? Maksimumnya ialah setelah 15 hari, 15 malam, maka walaupun dia keluar haid juga, setelah genap 15 hari itu, maka kita kena mandi wajib sudah. Walaupun darah tengah keluar Ustazah, ya. Walaupun darah tengah keluar, maka kena mandi wajib. Lepas tu Ustazah, contohnya hari ke-17, 18, saya pun dah puasa lah. Ni satu lagi persoalan. Orang istihadah boleh puasa ke? Ya, wajib puasa orang istihadah. Wajib puasa. Jadi, dia kena puasa, tetapi katakanlah hari 20 tu darah dia pun berhenti dah. Tapi dia puasa sebab dia istihadah. Maka dia kena mandi wajib tak sekali lagi Huda? Kena mandi tak Huda? Kalau istihadah tak perlu Huda aku dah confused dah ni. Aduh, sebenarnya kalau dah istihadah tidak perlu mandi wajib. Walaupun darah keluar Ustazah, ya. Dia cukuplah dengan bersih-bersihkan sahaja. Itu jelas soalan dia ni.
Okey, terima kasih. Mungkin ada soalan lain lagi tu nampaknya. Nampak menarik. Soalan-soalan yang seterusnya pun agak menarik. Cumanya sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, kita wanita memang kena sangat peka dengan tempoh period kita. Itulah pesanan Ustazah kalau kita tengok tadi. Okey, soalan seterusnya daripada Nur Syafiqah Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, adakah sah puasa kita bila kita cek period lepas kahwin, lepas maghrib. Tapi kita ada rasa tak selesa. Tu pada waktu asar lagi. Cuma kita tak cek pada waktu asar tu. Okey, dia macam ni. Kita nak tahu kita period ke tak period, dia kena atas dasar yakin. Bukan main rasa-rasa. Kalau kata lepas asar tu kita rasa tak sedap dah. Maksudnya tak sedap tu macam mana? Kita rasa macam tak selesa. Sebenarnya kita dah tahu letih yang teramat sangat. Macam saya boleh tahu nak mari dah ni kat mana-mana ni. Lepas tu dia cycle dia pun dah datang dah. Betul dah? Tapi tak keluar. Jadi kita cek-cek rupanya lepas maghrib baru keluar. Kalau lepas maghrib maka sah tak puasa? Sahlah puasa. Ustazah dah tolong tutup pintu tak? Okey, maka sahlah puasa. Tu maknanya. Jadi dia mesti berdasarkan ala dalil yakin. Tengok dulu dengan mata, ada dah tanda. Kalau tak ada tanda, rasa-rasa tak boleh. Tapi dia duduk kat dalam, Ustazah. Saya tahu. Awak tahu kat dalam tu jangan kira. Bila keluar baru kira. Macam tu. Okey. Okey, maksudnya kita kena yakin, betul-betul yakin, and then kita kena check lah regularly. Ustazah tak? Ya, betul. Walaupun 5 minit sebelum berbuka pun kalau kita rasa tak okey, sebaiknya kita check dulu. Biasanya orang wanita ni hak paling tragisnya bila pukul 6.30 dah tahid. Tragis lah rasa. Saya banyak kali kena macam tu. Macam mana takdir Allah. Kan? Okey Ustazah, sebenarnya banyak sangat soalan-soalan yang menarik. Tak apa, baca je. Mungkin dalam 2-3 soalan dulu. Adilah. Soalan daripada Adilah Farhana Zainal Abidin Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Soalan, jika seorang wanita haidnya betul-betul dah habis, ketika itu dah masuk waktu subuh dan dia terus segera mandi wajib, bolehkah dia terus berpuasa untuk hari tersebut Ustazah? Okey, boleh sebenarnya. Sebabnya gini, kata kalau dia betul-betul habis dah, lepas tu dia bersih-bersih, lepas tu dia memang tahu dah. Esok kita sebenarnya malam tu kita dah niat dah sebenarnya. Sebab tu yang kita ni digalakkan untuk niat sebulan terus kan. Sebulan terus supaya kata kalau hari tertentu tu kita memang dah niat dah. Tapi sebenarnya gini, bila kita duduk dalam bulan puasa, kita tahu dah tu bulan Ramadan, maka dengan sendiri niat tu timbul. Dia niat ni bukan lafaz. Lafaz ni sahaja aku berpuasa esok hari macam Upin tu baca tu. Tapi kalau kita tahu puasa ni, Ramadan ni, itu pun sudah dikira sebagai niat. Cuma saya nak pesan satu perkara lah Huda. Contohnya kalau misalnya dia nak mandi ketika subuh tu, lepas tu dia nak terus puasa, kalau orang yang tak kahwin lagi tak ada masalah. Sebab orang yang tak kahwin lagi dia bersihkan di luar-luar biasa macam tu saja. Tetapi kalau orang yang dah kahwin, mungkin dia nak masukkan ke, dia nak betul-betul hilangkan apa yang patut kat dalam tu, maka dalam keadaan berpuasa, sebab bila subuh tu dah start dah, matahari naik dah, maka dah start dah waktu kita berpuasa, maka saya sarankan mungkin kita kena exercise sikit lah. Bangun duduk, biar dia keluar lah saki baki tu Ustazah. Tapi kalau saki baki tu tak keluar juga, tak apa, itu dimaafkan sebab sudah di luar, dia akan keluar juga dengan sendiri. Kalau yang keluar selepas tu Ustazah, tak apa, sebab kita dah usaha dah untuk bersihkan dengan sedaya boleh. Tapi kita tak boleh nak korek-korek lebih sebab kita dalam keadaan berpuasa. Saya cerita ni dalam. Okey, soalan seterusnya. Banyak soalan tadi Huda kata kan. Tapi sebenarnya kita baca soalan-soalan daripada komen, orang yang komen, insyaAllah saya nak teruskan satu soalan lah kepada Ustazah daripada saya sendiri. Bolehkah kita nak derma darah ketika berpuasa? Okey, kalau nak derma darah tu tidak ada masalah. Sebab dia daripada darah kita keluar kepada orang lain. Dan kalau dia derma pun sebenarnya, dia tu cucuk bukan di rongga yang terbuka. Kita cocok mana biasanya Huda? Dekat tangan, betul tak? Tangan. Dekat lengan lah, lengan.
tangan orang Kelantan lengan. Dekat lengan kita kata pukul, maka kita letak situ. Dibenarkan. Tapi isu berkaitan dengan mudarat, pening ke tak pening, hak tu masing-masing kena tengok tubuh badan masing-masing. Macam saya Huda, sejak daripada saya bersalin sampai sekarang dah tak boleh demam darah dah. Sebab saya ada isu darah rendah dengan platelet darah putih sikit. Jadi tak kedai lah. Sebelum saya berkahwin dengan bersalin, 6 bulan sekali wajib saya demam darah. Jadi demam darah boleh. Yang tak bolehnya apa dia Huda? Yang tak boleh ialah apabila contohnya kita suntik sesuatu ke dalam tubuh kita, maknanya dan kita suntik tu zat yang mengenyangkan atau makanan seperti glukos. Hak tu tak boleh. Sebab dia suntik ke dalam, ini suntik keluar, tak ada masalah. Maka boleh demam darah kalau larat. Contohnya palapis dekat universiti, boleh. Okey, soalan seterusnya. Okey, bila Ustazah cakap macam tu, maksudnya kalau sekiranya kita ditakdirkan untuk cucuk vaksin waktu bulan puasa, tak ada masalah lah Ustazah ya? Ya, boleh. Okey, so Ustazah, saya scroll sekejap, kita tengok soalan-soalan. Kalau ada lagi yang menarik untuk dibaca. Okey Ustazah, Nur Afika. Ada lagi satu. Okey, salam Ustazah, macam mana pula kalau dalam bulan puasa dah berbulan tak datang haid, lepas tu datang haid berpanjangan. Istihadah sehingga 1 bulan. Okey, dia macam ni Ini biasanya terjadi kepada orang yang sakit darah rendah biasanya ataupun dia memang ada jenis orang dia akan datang beberapa bulan sekali dan sekali datang dia akan datang kadang-kadang sampai admitted. Kalau dalam keadaan macam ni, contohnya dia datang 4 bulan sekali, 5 bulan sekali. Lepas tu bila sekali datang, dia keluar 1 bulan lebih. Lepas 1 bulan lebih tu, terus admitted contohnya kan. Jadi yang kita kira ni sampai mana Huda? 15 hari sahaja. Jadi 15 hari tu dikira head. Selepas 15 hari tu bukan head lagi. Kalau Huda dia datang contohnya 2 bulan, 3 bulan berturut-turut, nak kira macam mana? Dia macam ni sebenarnya. Kaedah asal ialah kita tengok dalam keadaan rupa head, kebiasaan head kita contohnya 7 hari, lepas tu warna di awal, warna di tengah, warna di tengah. Kalau kita boleh cam dalam 7 hari tu adalah head kita, hak darah selain daripada 7 hari tu bukan head, maka 7 hari tu dulu head tu dah. Hak lain tu bukan head, tu istihadah. Tetapi kalau kita tak boleh cam, dia sama aja warna dia. Kebiasaan kalau jenis macam ni dia warna sama dah. Dia datang macam tu je, dia datang sikit sampai masuk wak. Kan? Kalau dalam keadaan macam ni kita tak boleh nak beza, maka 15 hari yang pertama adalah head, 15 hari kedua adalah suci, 15 hari ketiga adalah head, begitulah seterusnya sampai habis. Kecuali kita boleh cam keadaan dan rupa head kita. Jadi kita kena kenal warna head, warna kuat ke, warna tak kuat ke dan sebagainya. Hak tu kena belajar kemudian pula. Tu. Okey, ada lagi? Betul-betul. Okey, mana-mana sahabat-sahabat, adik-adik yang kat luar sana, sekiranya masih ada soalan-soalan yang orang kata bermain dekat fikiran, boleh tinggalkan dekat ruang komen. Kami akan cuba baca dalam masa yang masih ada berbaki 15 minit ni. Dan sambil-sambil tu juga, okey, soalan, okey Ustazah, next soalan. Assalamualaikum Ustazah, bila je wanita boleh bayarkan zakat fitrah? Okey, zakat fitrah. Zakat fitrah ni sebenarnya dah boleh bayar dah. Dan dia yang sampai yang terakhir kita bayarnya ialah pada pagi lah. Bila dah masuk pagi raya tu, dah tak boleh dah. Tu maksudnya kena sebelum tu. Jadi kita boleh bayarlah zakat fitrah, tidak ada masalah. Cuma persoalannya bagi yang tidak bekerja contohnya di bawah tanggungan ayah, dia kata Ustazah saya nak bayar sendiri boleh ke? Kalau rasa kemampuan dia jual online contohnya, walaupun tak kerja tapi dia ni ada berniaga sedikit, boleh, tak ada masalah. Kalau setakat RM7 bolehlah bayar sendiri kita katakan. Tapi kalau ayah tolong bayarkan, pun boleh juga sebab ayah lagi masih wali yang menanggung kita. Jadi sekarang dah boleh bayar dah zakat fitrah, tak ada masalah. Tapi biasanya orang akan bayar dekat-dekat nak malam raya. Malam raya tu lah bayarnya. Tapi kalau dah pagi raya tu, orang dah azan tu, kita pun baru nak bayar, dah habis dah sembahyang raya, itu dalam ulama sebut dia tidak dikira lagi. Maksudnya gitu. Ada masa 30 hari tak bayar-bayar, betul tak? Gitu.
Jadi wajiblah kepada kita tanya wali kita, bayar dah ke zakat fitrah? Dia kena tanya. Betul Sarah, bila kita dapatkan buka lah kan sedikit tentang kita punya kewajipan macam tu. InsyaAllah. Okey Sarah, next soalan daripada Siti Nur Aisyah Masiran. Apa beza puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Okey, sebenarnya antara yang terkenal lah yang kita tengok puasa nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi Daud contohnya kan. Kalau Nabi Daud ni kalau kita tengok antara yang paling saya baca sikit ada berkaitan dengan puasa Nabi Daud ni. Bagus soalan ni. Jangan orang nak tanya apa beza puasa kita dengan puasa orang lain. Sekejap saya tengok puasa Nabi Daud. Dia kata sebaik-baik solat di sisi Allah adalah solatnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud dahulu tidur di pertengahan malam dan beliau solat di sepertiga malamnya dan tidur lagi di seperenamnya. Adapun puasa Daud ialah puasa sehari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Maknanya tu contoh. Ada beza sebenarnya puasa kita dengan puasa-puasa yang lain. Memang ada beza Tetapi kita nak ambil puasa yang mana? Kita kena ambil puasa yang mengikut yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari dan kemudiannya 30 hari pada bulan Ramadan wajib puasa dan juga pada bulan-bulan lain dia ada puasa-puasa sunat yang tertentu seperti puasa hari Arafah, seperti puasa hari Isnin Khamis, seperti puasa putih dan banyak lagi puasa-puasa yang lain. Dan yang paling famous of course lah selepas saja habis Ramadan, puasa 6 Syawal. Kenapa ada perbezaan ini? Ini menunjukkan bahawasanya persyariatan berbeza datang sesuai dengan umat-umat yang berbeza. Jadi yang bagaimana dengan yang sebelumnya? Kalau kita nak tiru juga Nabi Daud, Ustazah, boleh, tak ada masalah. Tapi bulan Ramadan tak boleh buatlah satu hari berbuka, satu hari ni. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan syariat yang ada sekarang. Ustazah, saya puasa satu hari buka, satu hari tutup sepanjang tahun. Termasuk bulan Ramadan? Saya tanya, ya, termasuk bulan Ramadan. Maknanya tak kena. Ini jatuh kepada ajaran sesat. Sebab apa? Sebab syariat sekarang telah menghapuskan syariat terdahulu. Okey, jelas? Okey. Ni ada satu soalan Uda di IG saya, dia tanya. Ustazah nak tanya, saya baca soalan di IG daripada Lina Wanisha ni. 6 tahun lepas saya mengandung, time puasa tak larat, saya tak dapat berpuasa selama sebulan tu. Tahun seterusnya saya menyusukan anak pula. Saya dah bayar fidyah, so saya kena ganti lagi ke Ustazah. Ni sama macam saya. Saya udah ni memang Allah takdirkan. Sama juga dengan Lina Memang saya ni jenis Allah takdir, mengandung je ketika bulan puasa. Allahu Akbar. Jadi banyak kali lah orang kata apa, tinggal puasa. Ada hari boleh, ada hari tak boleh. Terutama kena pula beranak bulan puasa juga. Allahu Akbar. 7 hari puasa terus bersalin. Jadi dalam keadaan macam ni, dah bayar fidyah belaka dah, tapi tak ganti, kena ganti juga. Sebab kita mampu. Kecuali kita ni dah tak mampu, kita sakit, contohnya lepas bersalin tu sakit, terlantar, tak boleh buat apa dah, memang tak boleh puasa, itu cukup dengan bayar fidyah. Tapi kalau ada kemampuan, gantilah Isnin kami sampailah habis. Saya pun gitu juga menderita sebab tiap-tiap tahun. Macam mana saya faham keadaan macam ni. Dan janganlah anggap diri kita ni, kita dah berusaha dah untuk puasa, ngandung lagi. Jadi Allah tahu sebenarnya kita mampu setakat mana. Jadi Lina, bolehlah ganti selo-selo bila kita dah gantung periuk kita tak ngandung lagi. Gitu maksudnya. Okey, terus kepada Huda. Ada setengah orang merasa ketentuan sebab bila mana mengandung, lepas tu menyusu, lepas tu kebetulan lepas tu mengandung pula, and then menyusu pula. Kan ada yang tak berpuasa sehingga 5 kali Ramadan, Ustazah. Betul. Sebab keadaan kan. Tapi ia tak sepatutnya menjadikan kita berputus asa lah untuk menggantikannya balik kemudian, insyaAllah. Tapi Uda, saya ada jumpa kes di mana
dia tidak berpuasa ketika menyusukan anak. Dia tunggu anak dia besar habis 2 tahun. Sebab dia katakan kita kena menyusu sampai umur 2 tahun. Jadi dia tidak berpuasa sepanjang menyusu. Jadi dia setiap tahun bila beranak macam tu. Maknanya nak tunggu 2 tahun lama juga, betul tak? Jadi dia kata saya jahil ustazah, saya tak tahu. Jadi sekarang jenuhlah berganti. Kalau keadaan macam ni macam mana, kena ganti juga. Gantilah setakat kemampuan. Sebab kita takkan nak balik kosong-kosong macam tu jumpa dengan Allah. Macam tu. Okey. Okey Ustazah, ada satu soalan menarik sebelum kita masuk kepada tips-tips lepas ini, insya-Allah. Ada kat sini kita ada Siti Nuraisyah Masirai. Ustazah, kita selalu dengar jangan makan ketika berbuka puasa, takut-takut nanti kita malas buat ibadah. Macam mana Ustazah? Kita dah tahan nafsu seharian, makan pun time bulan puasa tu memang sangat menarik kan. Biasanya macam tu lah orang kata baru-baru ni. Okey, soalan dia adalah berkaitan dengan kalau buka puasa kita nak ikut hati lah nak makan juga. Sebab seharian kan. Tapi orang kata kalau makan banyak-banyak ni tak larat ibadat pula. Game ni sebenarnya. Kita kena tengok konsep fitrah badan kita. Badan kita ni Allah jadikan dia boleh consume makanan setakat itu sahaja, setakat ini sahaja. Dia setiap orang kan consumption dia berbeza. Macam contoh saya dengan berat saya, dengan tinggi saya, maka saya boleh paling maksimum lah boleh consume hari tu 1200 ke 1300 sahaja udah. Maknanya kalau saya consume lebih, maknanya saya ni telah menyeksa tubuh badan saya. Dia kena ingat macam tu. Memanglah kita ni seharian berpuasa, tetapi tubuh kita ni bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam saya udah biasanya 1200 ke bawah. Dah saya bagi-bagi dah. Suku-suku separuh. Suku-suku apa dia? Suku-suku tu nasi suku, karbohidrat suku. Lepas itu apa dia, protein lauk suku. Separuh itu adalah sayur-sayuran kan, ataupun buah-buahan. Itulah makanan yang sesuai untuk kita. Yang mana saya selalu sebut, kalau kita makan macam ni sebenarnya kita ikut sunnah. Makan setakat perlu sahaja, berhenti sebelum kenyang. Dan perut kita ni kalau kita tengok, dia bukan hadis tapi disebut dia ada hadis. Maknanya perut kita ni terbahagi kepada 3. 1/3 untuk air, 1/3 untuk angin, 1/3 untuk makanan. Dan memang petua ulama, kalau kita makan sampai lebih daripada consumption, contoh macam saya, makan 1,500 sekaligus. Jadi sahur berapa kalori pula? Dia 1,200 ni satu hari. Jadi memang betul lah kita termengah-mengah, kita mengantuk. Akhirnya yang kita nak tahan diri daripada makan minum, kita nak latih perut kita supaya menahan diri, masuk sikit-sikit, lepas tu nak kawal nafsu kita tu memang tidak akan berjaya. Sebab apa? Objektif syariah untuk puasa tu tak tercapai. Kita nak tahan diri, nak didik nafsu. Tiba-tiba bila makan tu bercampur dengan nafsu. Akhirnya nafsu ni dia akan buat apa? Dia akan menyebabkan kita tak nak beribadat, suka pada benda-benda jahat, kita nak tidur lebih daripada biasa. Sedangkan itu sebenarnya adalah benda-benda yang merugikan ketika Ramadan. Jadi lepas ni Huda, Dayak suku-suku separuh. Mungkin saya nak nasihat sikit lah Huda. Saya ni sebab dalam ni kan siswi, mahasiswi ni budak-budak, kan. Jadinya saya nak nasihatkan, saya dulu kalau umur 20 tahun ke bawah, biasanya saya akan makan ikut suka hati saya lah. Sebab kita budak-budak metabolisme pun tinggi. Tetapi apabila saya dah masuk umur 30, saya dah mula berjaga-jaga, pilihlah makan makanan yang patut-patut sahaja. Sebab umur kita ni kita nak guna banyak lagi tubuh kita. Nak balik kepada Allah pun dengan fi ahsani taqwim. Macam tu Seterusnya bila masuk umur 40, lagilah saya berjaga-jaga Huda. Sebab apa? Bila umur 40 banyak dah kita punya organ-organ ni tidak berfungsi sebaik ketika kita muda. Kita pun dah tak larat dah nak jogging-jogging macam biasa. Dulu boleh jogging, melompat, skipping semua. Bila dah umur 40, nak jogging pun doktor tak berapa nak bagi dah. Sakit kaki lah, sakit lutut lah. Jadi banyak lagi benda-benda yang kita tahan makan. Kita wasatiyah bila makan. Sebab apa? Kita nak jaga kesihatan tubuh kita. Sebab apa nak jaga kesihatan tubuh kita? Supaya dapat buat ibadat umum, ibadat khusus dengan paling cemerlang. Itu sebenarnya Huda. Okey. Betul, Ustazah, tak semua
yang muda ni kita boleh makan apa saja. Kadang-kadang kita tak sedar. Tahu orang muda zaman sekarang ni dah dapat penyakit macam-macam. Terutama ni kencing manik. Betul, stroke pun ada Huda Betul Ustazah. Mungkin saya share sikit lah. Saya ingat daripada saya 2 bulan lebih kot. Sahur jarang ada sekali-sekala, tapi sangat jarang dalam 30 hari tu. Biasanya sekali 2, 3 kali je lah yang makan. Hak lain saya biasanya minum air, minum susu ke minum oat, itu saja. Sebab apa? Sebab kita nak maintain sihat dan cergas pada hari berpuasa. Tapi cegah dah Ustazah, cegah je tak ada apa pun. Kalau makan nasi berbaku-baku tu lagi letih pada siang hari. Tu pengalaman peribadi. Boleh Huda katakan bahawa walaupun kita nak jaga makan, tak semestinya kita meninggalkan sahur Ustazah deh. Ya, sahur berkat. Betul. Itu saya. So Ustazah, ada juga soalan yang bertanya tentang fidyah. Bila masa terbaik untuk bayar fidyah? Sebab ada juga bertanya soalan kepada Huda, boleh ke saya nak bayar fidyah untuk puasa tahun lepas sebelum masuknya puasa tahun ini kan? So apa sebenarnya jawapan yang sebetulnya Ustazah? Fidyah ni kita bayar secepat yang mungkin kalau boleh. Contohnya macam saya lah contohnya. Sepatutnya saya ganti. Katalah ada berapa-berapa hari lagi tak habis ganti. Maka saya pun sepatutnya sebelum 30 Syaban tu kita pun gantilah. Tapi tak sempat dah 1 Ramadan. Jadi boleh tak kita nak bayar 1 Ramadan tu fidyah? Boleh. Ataupun Syaban tu terus nak bayar. Sebab kita tahu dah kita tak sihat, tak sempat ganti dah. Sebab kita bawa daripada tahun-tahun dulu contohnya. Macam kita orang mengandung menyusu lah biasanya. Jadi boleh kita bayar terus fidyah itu. Dah tak ada masalah. Tapi kalau contoh setengah dia datang jumpa saya, Ustazah, saya nak bayar fidyah banyak-banyak, saya tak mampu. Sebab saya ni menumpang daripada nafkah suami. Dipanggil ayat dia menumpang. Kalau suami tak bagi lebih, maka saya pun tak mampu nak bayar fidyah. Jadi dalam keadaan macam ni, bolehlah dia kumpul bayar sikit-sikit. Boleh. Ataupun, Ustazah, boleh tak kalau kakak saya tolong bayarkan untuk saya? Dia masing-masing ni dah berkahwin dah. Tapi dia ni asnaf. Jadi kakak ni kesian. Boleh. Maknanya macam mana? Bila kakak tu bayar, niatlah. Maknanya sebenarnya duit tu dia macam ibarat kita sedekah pada si A. Contohnya dia nak bayar fidyah. Jadi A ni pun bayar fidyah. Tapi pakai duit kita. Boleh, tak ada masalah. Jadi kita macam mana orang yang bersedekah untuk dia tu? Dapat pahala juga. Jadi salah satu kaedah lah. Macam mana kita nak bantu juga orang lain. Katakanlah orang ni dia memang asnaf, tak mampu bayar fidyah, kita tolong bayar fidyah dia. Tapi kita sedekahlah dulu ke dia maksudnya. Jangan pula kita bayar fidyah, tuan tak tahu. Ni tak jadi apa. Kan macam tu. Maksudnya kat situ kita tolong bayar fidyah untuk dia lah. Tapi kena tuan tahulah. Dan kita kena niat sedekah pada tuan dia tu. Maksudnya gitu. Okey, alhamdulillah. Ustazah, kita dah berada dekat penghujung, tapi saya rasa macam ramai lagi nak tanya soalan Ustazah. Okey, betul-betul. Tak apa. Minggu depan, hari Isnin, masa yang sama, kita akan buat live lagi berkaitan dengan apa ni? Apa hukum hakam fake ni? Sebab fake ni dia memang tak akan berhenti. Bukan fake, F-A-K-E. Fiqh. Okey, alhamdulillah. Sebelum apa orang kata kita menutup tirai kita pada petang ini, sama-sama kita orang kata ambil ibrah, apa orang kata bahawa puasa ni bukan sekadar, okey? Okey. Payah untuk saya bercakap sebenarnya, so saya tinggalkan anda dengan satu pantun lah, lebih mudah. Tapi sebelum pantun dah. Sebelum pantun, boleh tak saya mungkin tinggalkan pesanan sikit lah sebagai penutup kepada sesiapa yang mungkin ada kemusykilan lah berkaitan dengan isu hukum usul Q&A fake ni. Boleh juga mesej kepada saya dekat box saya, page Ustazah Asma Husin. Dan saya setiap hari pun akan live pukul 6 petang. Satu hari satu inspirasi daripada ayat Quran. Setiap hari 6 hingga 10 saya akan live. Jadi boleh tinggalkan, kita akan kumpulkan, kita akan jawab setiap hari ni. Ni hari apa ni? Selasa dah Huda. Allah, saya pun lupa hari dah. Jadi setiap hari Selasa kita akan jawab. Dan kalau sesiapa yang ada isu berkaitan dengan perubatan contohnya, boleh tarik Huda perkara yang membatalkan puasa Kementerian Kesihatan Malaysia.
Kat situ memang dia bagi dah ubat apa yang dikatakan batal, buat apa prosedur yang dikatakan tidak batal. Contohnya lah kalau kita check pap smear contohnya lah kan. Itu batal sebab memasukkan sesuatu. Kebanyakan ulama kata batal sebab memasukkan sesuatu. Walaupun ada ulama kata batal, tapi kalau ikut yang dalam Kementerian Kesihatan ni dia kata batal. Tapi kalau inhaler contohnya, inhaler kalau orang lelah kan, dia ajar pula bila masa nak ambil inhaler, bila masa nak ambil insulin, supaya kita ni lebih aware lah dan kita tidak mencari alasan untuk tidak berpuasa. Akhir sekali saya nak minta semua ramai-ramai join ke page saya Ustazah Asma Hussein setiap hari. Nanti kat situ saya akan ada macam-macam program sempena dengan saya gunakan tema tahun ni inspirasi tarbiyah Ramadan. Dan ada macam-macam program termasuklah aktiviti-aktiviti infak dan NGO. Jadi kepada sesiapa nak menyumbang bolehlah pergi ke Jom Pay yang saya buat tu. Dan kita ada bagi makan juga kepada iftar. Saya banyak suka bagi makan iftar daripada dulu lagi, lebih 10 tahun dah dan sekarang saya tengah mengumpulkan siswi-siswi dan juga mahasiswa yang asnaf lah. Sebab mereka ada juga yang duduk dekat universiti. Jadi kita bagi juga iftar untuk mereka. Tapi special sikit tahun ni Uda, kalau dekat kawasan macam Kelantan, kawasan asnaf, kita orang tak boleh nak buat iftar dekat masjid dan surau dah sekarang Uda. Tapi saya teruskan juga hantar ustaz untuk bagi tazkirah dekat surau-surau daif yang tidak mampu. Tetapi untuk iftar kita akan masak gulai kawah dan agihkan kepada asnaf. Jadi kepada sesiapa yang nak menyertai kami, jangan rusing, just message kami. InsyaAllah kita sama-sama lah infak dan perbanyakkan sedekah. Dan jangan lupa perhidupkan medsos kita sebagai lubuk pahala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya nak bagi peluang untuk Ustazah bercakap lebih lama, tapi itulah orang kata masa kita sangat terhad kan. So disebabkan Ustazah dah buat penutup tu, saya tinggalkanlah sahabat-sahabat dengan satu pantun, iaitu ikan paus jatuh terdampar, ikan pari mulutnya berbisa. Bukan sekadar bulan puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi tahankan diri berbuat dosa. Okey, terima kasih kepada Ustazah Asma Hussein kerana berkongsi dengan kita tentang fiqh pada hari ini. Saya percaya ramai lagi nak bertanya soalan, maka follow Ustazah insya-Allah. Dan orang kata boleh juga follow Siswi PAS Malaysia, kelab mahasiswa penyokong PAS untuk orang kata bersama-sama lagi next week untuk orang kata tafakuh fiddin lah, orang kata walaupun kita isu-isu mungkin berlainan. Ustazah dah? Ya. Okey. Itu sahaja saya rasa. Kita ada lagi Ustazah nak sampaikan sebelum kita tutup Ustazah? Okey, jangan lupa kita jumpa setiap hari dekat page saya Ustazah Asma Hussein. Ustazah Asma Hussein, satu hari satu inspirasi. InsyaAllah hari ni saya follow Ustazah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Terima kasih kepada pengajar dan terima kasih kepada Ustazah Asma Hussein untuk perkongsian pada hari ini pada 1 Ramadan 2021. Terima kasih kepada semua. Semoga amalan kita pada hari ini, perkongsian kita hari ini dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia terutamanya. Terima kasih. Sekian daripada saya, Nurul Huda Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum, terima kasih semua. Kalau ada soalan, jangan lupa DM dekat Instagram saya. Nanti saya akan jawab lah. Dan biasanya saya akan kumpul soalan-soalan mengenai fake wanita ini, especially berkaitan dengan puasa ni. Dan saya akan jawab pada Selasa minggu depan, waktu yang sama. InsyaAllah. Saya akan teruskan buat live dekat Instagram dan juga live dekat page saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.